Bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Allah kasih kepada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang utama sekali ialah manusia. Siapa dia manusia? Ialah kita ni lah manusia. Tetapi nak sepenuhkan kita sana tu nak jadi manusia ni tak lain tak bukan. Apa ni? Tak lain tak bukan kita mestilah mencarikan ilmu pengetahuan. Tak sunyi dah. Orang kita nak sepenuhkan iman kita, nak sepenuhkan takwa kita dan nak sepenuhkan al-Islam kita sana itu tak lain tak bukan dengan menututi ilmu pengetahuan. Tiap-tiap segi, tiap-tiap upacara. Banyak kata-kata dan banyak tipu-tipu helah. Mengaji lagu ni, lagu tu, berbagai-bagai pengajian. Menututi ilmu, kita pergi di sini kata menututi ilmu, kita kena cari ilmu. Nak cari lorang mana, lubang mana, mengaji dalam radio, mengaji dalam tali kaset, mengaji dalam surat-surat, dalam kitab-kitab. Iaitu kebanyakan saat itu dia kata kena berguru lah. Supaya berguru saat itu kita nak ambil barakah. Ya sebenarnya manusia semua Tuhan beri dah modal pisik kepada kita istimewa ni, iaitu akal fikiran. Akal fikiran kita nak suka boleh ke tak? Siapa cerdik, siapa bodoh, siapa apa ni? Tak ada pun nak sakat boleh. Lalu tu kebebasan di antara manusia sesama manusia saat itu kita kena amat-amati sikit. Kerana kamsang hak Tuhan saat itu, hak ni hak penting sekali. Tak serupa dengan kamsang manusia. Kamsang manusia tu ada ramu-ramu yang hak lain lagi. Adapun kamsang hak Allah SWT saat itu bersih, suci, murni. Dari tu semua tu pakak kena mengaji, kena belajar. Huruf tulah, ayat tulah. Tetapi fikrah-fikrah sana itu di atas otak kita masing-masing. Kecergasan otak kita, fikiran kita, kenapa kita. Lalu tu orang suruh mengaji hukum akal je lah ni. Kena mengaji hukum akal kata. Jangan perbekala. Setengah pada setengah sana itu lagu tu tak boleh, lagu ni tak kena. Mengaji sudah, belajar sudah. Kerana Tuhan beri otak manusia untuk nak belah kaji hak mana yang kena, mana tak kena. Hak mana yang boleh beramal, hak mana tak boleh beramal. Mengikut kemampuan masing-masing. InsyaAllah deh, kita ambil fahaman bersama. Tiap-tiap orang, samkan belaka. Walau budak sekalipun, samkan cara budak. Kerana, kalau kita duduk buat lagu tu, sana di mana kita duduk merendahkan kekuasaan Allah dan merendahkan belah kaji hak Allah SWT menciptakan bumi ini dan menciptakan manusia. Allah jamin dah, Allah jadikan manusia seelok-elok kejadian. Ada dengan ruh, ada dengan jasad, ada dengan akal fikiran. Tak serupa makhluk lain. Makhluk lain ada jasad, ada ruh, tidak ada fikiran. Ada setengah ada roh, tak ada jasad, ada fikiran. Begitulah kejadian Allah SWT sehabis-habis adil. Dari itu kita jaga keadilan Allah SWT sana itu. Allah janji kata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Tapi berjamin dah. Siapa saja buat baik walau sebiji sawi sekalipun, Allah takkan lupa. Allah juga balas. Allah juga ukur. Allah juga perhati tengok tiap-tiap orang. Allah yang Maha Kuasa. Lalu tu sedang menghormati sekalian, kita marilah kita mengaji cara nak faham saat itu, jangan gaduh. Jangan gaduh fantung yang panggil.
Jangan gaduh kat asing. Itu dah. Contohnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau jumpa barang pelik-pelik sana itu, ialah daripada Allah dan kepada Allah lah tempat kembalinya. Ni cara-cara beramal mengikut dasar-dasar Allah SWT. Lepas pada hari ni munasabah dengan hari Jumaat dah. Hari Jumaat dan hari Jumaat dah. Tak boleh hari Jumaat ni kau nyanyuk semata dah. Munasabah hari ni Jumaat, hari yang mulia, hari yang barakah dan hari penghulu sekali hari. Banyak demo berzikir, berdoa, beramal dan nak buat gapo dengan hari Jumaat, hari barakat. Walau nak masuk kubur sekali pun pakat berdoa lah, pakat nak klik cari Allah sana itu betul dengan hari Jumaat. Penting benar hari Jumaat. Lalu tu hari ni ayah mak pun nak buka lah jendela garik ayah mak sana itu. Tapi garik-garik pun punya senar semua. Pecek minyak-minyak enjin, minyak selena. Buh di esek-esek. Boleh buka dengan tak ada bunyi. Buka dengan lemah lembut panggil. Esek garik tapi buka dengan lemah lembut panggil, tak ada bunyi gagah musuh. Iaitu hari ni mauduknya tak lain tak bukan bercinta-cinta mati di dalam Islam. Hak ni hak nak. InsyaAllah deh pakat kejap situ. Kita nak mati, ya Allah, we minta mati dengan di dalam Islam. Tak si mati dengan takabur, tak si mati dengan sifat asariki, tak si mati dengan dosa-dosa banyak. Tak si mati dengan joli. Minta mati di dalam iman. Minta mati di dalam Islam iaitu minta mati di dalam iman dan beramal soleh. Bakat usaha. Alhamdulillah. Dengar daripada peminat-peminat panggil Common Pond Club. Keseh-keseh yang ayah mak dia mengajar mari dekat puluh-puluh tahun mari dah. Bukan mengajar, royak. Ayah mak tak pandai nak mengajar. Ayah mak mengaji tak banyak. Tetapi boleh royak, demo kata. Tak sogi kau tu, weh ada duri, gitu mo ya. Tapi royak dengan sungguh hati. Bukan royak dengan kelolo, bukan royak dengan apa ni, tipu hal ada, tak ada. Dengan ikhlas hati. Seolah Allah kata, ayah mak makan gapo belah tu lah, nak bina makan. Supaya kita pakat selamat belaka. Amalan ayah mak sana itu tak lain tak bukan semaya ada tubuh sama. InsyaAllah deh, kita pakat beramal. Tak suruh dalih, tak lekat semaya berketut. Kita makan gapo kaca-kaca banyak sangat ni berketut. Kita nak jaga Islam. Orang Islam kena ada semaya. Semua sana itu supaya apa? Supaya nak jagakan jatuh dalam musibah, dalam musiat. Kalau kita ada semaya ni, dia cegah sendiri, pergi lopak sendiri. Nampak barang tak seronok, tak molek, dia lopak puh tu baik daripada benda-benda tak molek tu. Dalam hari kita kena campur gaul pasal dia. Tetapi apabila ada email, dia jetak tu baik sendiri. Hak mana dia mau buat tak kena bagi hukum syarak, lopak puh tu baik sendiri. Kita kena masyarakat, tiap-tiap agama, tiap-tiap pesan, tiap-tiap puak, tiap kumpulan, kita kena bersatu. Hari ini cita-cita mati di dalam Islam. Adapun firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ni kamsang Allah SWT. Ajari Allah SWT. Dalam surah Al-Imran ayat 102. Itu dia. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Arti tu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar saat itu ialah iman dan amal yang saleh. Ini adalah suatu perintah daripada Allah SWT. Ini kamsang tu. Bukan kamsang daripada iblis. Terhadap hamba-hambanya. Supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar
di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Dan bahasanya dia tiada akan menerima agama selainnya daripada manusia. Kerana agama Islam itu adalah satu-satu agama yang telah dia redakan bagi rasulnya dan para hamba-hambanya dari kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tugas saya yang paling penting sekali saat itu deh. Nak molek saat itu tulis wa azimat di pintu saat itu, tulis kaping tulis itu. Tulis di atas Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi al-Islam. Artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Tulis wa azimat tiap-tiap buah moh lalu. Demo mari nak molek tulis bahasa Inggeris katik, bahasa Thai katik. We tahu kata agama yang agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Allah jamin dah. Dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Al-Imran ayat 19. Cerak cik. Pasal apa kita nak cari jalan belah mana? Mengaji. Belajar. Tak ada siapa tahu dengan tidak mengaji dan belajar. Dia kena mengaji dan belajar baru nak tahu. Tak ada kira nak cutu siapa. Kena mengaji belaka. Wajib kena mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tutup ti ilmu satu kewajipan kepada kaum muslim semua. Dan firman lagi. Firman Allah SWT. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Al-Imran ayat 75. Artinya, bagi siapa yang penganut agama selain daripada Islam. Belah mana tu? Ialah tak lain tak bukan. Kalau kita duk besar-besar selain daripada Islam, apa nak jadi? Maka tidaklah akan diterima darinya. Ni kejadian. Maka tidaklah akan diterima darinya dari selain daripada Islam. Dan dia kelak di hari akhirat tergulung orang-orang yang rugi. Kecek bunyi mipih ya, rugi ni mana kata buat apa-apa tak ada pahala. Orang nak dapat pahala ialah yang memelukkan al-Islam saja. Ini Tuhan jamin lagu tu. Ada pun agama lain buat baik berapa puluh bakul sekalipun tak ada banci. Hak banci hak Allah Subhanahu Wa Taala ni syurga dan neraka sana itu ialah al-Islam. Nak syurga al-Islam. Selain daripada tu neraka tempat balasannya. Lalu tu sedang mengandung rahmati sekalian. Ni penjaminan tegah di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Imran ayat 85. Tak ada kena koyak banyak, tak ada nak tibai banyak dah. Lalu tu hari ni marilah kita sama-sama menyedarkan diri kita. Surah kita kena tanya diri kita, kata Allah ni kita duduk betul mana? Masuk penuh tak lagi al-Islam? Mana? Iaitu rukun iman ni perkara. Penuh tak lagi kepercayaan kita. Percaya kata ada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah satu. Allah wahid. Allah satu. Dengan dalilnya, Kun huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil tanda Allah satu. Tidak ada siapa memberanakkan dia. Dan dia tidak beranak kepada siapa-siapa.
Allah tunggal. Allah tak ada bini. Allah tak ada. Allah Maha Kuasa penuh-penuh. Tidak. Allah satu saja. Lalu tu di hari ni, marilah kita sama-sama menyucikan diri kita, bercinta-cinta mati di dalam Islam. Cinta-cinta kita nak meninggal dunia di dalam Islam. Lepas mati 24 jam sedang pengajar mati sekalian. Siapa lepas daripada 4 jam saat itu, 24 jam, alhamdulillah. Sambung pergi sehari pula. Kerja, makan, minum, buat kerja, buat amal, tidur. Tidur tu saudara bagi mati. Masa kita tidur, tak tahu tak roh kita pergi ke mana. Tubuh kita duduk sini, tapi roh pergi ke mana tak tahu. Ni mana kata, mati tu dekat kita. Kadang-kadang roh pakai gigi selalu dah. Tapi tu nak tidur, kena berdoa, kena baca doa siap-siap lalu dah. Mucak siap-siap lalu dah. Jangan lupa nak tidur. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidur. Selain daripada lepas berzikir dah, lepas tahmid dah, lepas pada tahlil dah, lepas pada tasbih dah, lepas daripada semaya sunat tu, sunat ni kita tidur prom tingkat besok Allah SWT. Kita nak kembali kepada Allah SWT. Kalau boleh ledar pula, alhamdulillah, terima syukur kepada Allah SWT. Begitulah dalam hari-hari kita, supaya semua. Tidak. Artinya, firman Allah Subhanahu wa taala lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari surah Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah ku cukupkan kepada kamu nikmat-nikmatku dan aku reda Islam menjadi agamamu. Ini perkataan Allah SWT, kamsang Allah SWT. Telah tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Maidah ayat yang ketiga. Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya. Nak bunuh diri pun tak mati. Kalau Tuhan tak izin, tak mati. Buatlah nak buat belah mana, tak siapa ajar, tak mati. Mati ialah kamsang Allah SWT. Suruh mereka maut. Cabutkan nyawa. Siapa masa, siapa punya, mereka akan cabutkan nyawa. Walau satu senapah sekalipun, tak mungkin janji dah. Siapa pria, siapa masa, lalu dah. Ni tepat ni. Tak ada pria tahu nak mati bila. Boleh badil lah ni. Setelah lagi, pukul 11, pukul 12, pukul 1. 24 jam tu. Lalu tu cadailah. Sebelum pada mati, cadailah buat kebajikan. Utama sekali, kita takwakan kepada Allah SWT. Mana kata yakin. Takwa ni yakin dengan Allah SWT. Allah Maha Kuasa sungguh. Serga nakuh Allah SWT. Kiamat ialah kuasa Allah. Orang lain nak kiamat tak boleh. Melainkan Allah SWT. Buatlah nak buat balas mana pun. Tidak. Tidak ada kejayaan yang sebenar. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Kita nak mengingati Allah sebelum pada mati. Semaya 5 waktu sehari semalam. Rukuk iman saat itu nak yakin ada Allah sungguh. Tidak. Allah ada sungguh. Allah Maha Kuasa sungguh. Tak serupa kuasa manusia. Kuasa manusia tu sekadar-sekadar. Hari ni kuasa, esok ada kuasa dah. Ada pagi ni ada kuasa. Balik petang tak ada kuasa dah. Cabut kerja demo perak lagi dah. Cabut harga apa tak tahu. Ni panggil qadar kepada Allah SWT.
Kerana Tuhan janji mula-mula lagi dah. Mula dalam kandungan ibu lagi dah. Tuhan nak menjadi seorang manusia saat itu. Ada 4 perkara. 1, kani rezeki. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, hujung jatuh. Hujung jatuh mana kata, hasil kita buat kerja saat itu. Ada tercatat belakang dah. Lepas tu ajal. 4 perkara ni, tiap-tiap manusia tak ada kira agama apa, 4 perkara ni. Rezeki Tuhan jamin. Pekerjaan Tuhan jamin dah. Siapa tahu kata mengaji kau ni nak buat kau tu, ngaji kau ni nak buat kau ni. Tak. Ngaji tapi kerjaan tu Tuhan letak siap belakang dah. Tidak. Pas kita duk pusing apa. Lalu tu semua saat itu kita amat-amatilah. Carilah jalan yang sebenar. Untuk nak ambil pahaman kata Tuhan jadi Malaysia. Jadi apa? Tuhan jadi jin dan Malaysia tak lain tak bukan. Untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Ni Humi. Humi cerita. Lepas tu pergi. Kacau lagi. Allah jadi jin dan Malaysia untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Gapo dia ibadat? Semaya 5 waktu. Buat kebaikan. Puasa sebulan bulan Ramadan. Ada kaya duit. Cukup nisab. Cukup tahun. Cukup khun. Setahun sekali. Keluar zakat. Tolong pakai miskin orang susah. Saya kerana Tuhan bagi kerja pada kita saat itu bukan main dah. Lepas kita duduk saya lagi. Tak saya tolong saudara kita yang susah. Ni untuk membantu orang miskin, orang susah, orang berhajat pada pertolongan. Iaitu zakat. Dan menunaikan fardu haji. Semua hidup sekali je. Ni setengah demo pergi beratus-ratus kali. Ada duit, ada harta negeri pula. We tahu kewajipan. Kenapa apa? Kerana buku haji ni kita pergi sana itu. Dia ada stamp dia. Mikit camkat. Negeri tu banyak tu setahun. Negeri ni banyak setahun. Lepas tu duk berubuk dengan orang wajib tu. Kita hal lepas dah wajib. Kerana semua hidup sekali saja haji. We perlu ada malah tak? Orang hak wajib tu. Tak ada pergi daripada haji lagi. Terganggu dengan kerana kita. Ini satu kira pakat fikir dia. Bukan tak sewi dah mau pergi. Mereka tak ada orang. Haki. Kalau nak berubuk pergi dengan orang hak wajib sana tu, kita pergi tu. Banyak kali dah. Lalu tu sedang menghormati sekali ada panggil sifat gerbel. Kita ada sifat gerbel jadi Malaysia ni. Dan lagi manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya. Nak bunuh diri tak mati. Mereka dapat izin daripada Allah SWT. Di dalam agama Islam, akan tetapi Allah telah meluangkan baginya jalan untuk itu. Sekiranya ia ingin yang demikian itu, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajib di atas dirinya serta menurut petunjuk Allah SWT, iaitu hidayah daripada Allah SWT. Ya demikian itulah memilih mati di dalam Islam. Menciptainya, berharap dan berazam untuk mencapaikannya. Untuk kita ni dapat Tuhan terima. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Mati tu wajib kena mati. Tetapi mintalah ya Allah, minta mati dalam kesempurnaan al-Islam. Mati dalam agama Islam dan kesempurnaan Islam. Dalam Islam. Cita-citanya. Mati di dalam Islam. Mencintai. Berharap dan berazam untuk mencapai. Di samping itu juga hendaklah ia membenci mati.
di dalam kepercayaan selain kepercayaan Islam. Hendaklah ia terus menerus berdoa, memohon dengan merendah diri dan meminta daripada Allah SWT. Kita agak-agak kata dia mewafatkan kita. Doa kita ni baca sikit ni, tapi kena faham, kena faham nah deh. Dia tulis mewafatkan kita, mematikan kita lah. Dia campur dengan lawak Arab kata. Deh. Sebagai seorang Muslim, dengan itulah Allah mensifatkan para nabi-nabi dan orang-orang salihin dari hamba-hambanya. Firman Allah SWT memberitakan tentang diri Nabi Yusuf bin Yaqub alaihissalam. Anta waliyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam surah Yusuf ayat 101, sudah mengajar mati sekalian. Artinya, engkaulah, iaitu Allah, pelindungku di dunia dan di akhirat. Dan wafatkanlah aku sebagai seorang Muslim dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang-orang saleh. Kena berdoa juga. Minta. Kita nak boleh duduk dengan puak puak mati syahid, puak yang beramal saleh, dan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kena berdoa. Mudah-mudahan Tuhan beri petunjukkan kepada kita di atas jalan kerana Allah SWT. Begitu juga Allah telah memberitakan tentang para ahli sihir yang berimeh dengannya, lalu Firaun mengancam mereka dengan seksaannya. Lalu tu sudah mengajar mati sekedar. Satu-satu persatu ilmu Allah kita kena mengaji, kena belajar ilmu tafsir Al-Quranul Karim dan ilmu Al-Hadis. Dia ada hadis, ada mustalah hadis. Kena mengaji kedua-dua tu. Mengaji hadis dah, kena mengaji mustalah hadis. Tepat mari hadis-hadis semua, rawi-rawi semua mari daripada mana. Ada hak kaum dhaif, ada hak boleh percaya, ada tak boleh percaya. Hadis yang sahih malah mana, apa kata. Dia kena tahu, kena faham. Mengaji bukan nak turut demo, turut ilmu Allah. Tuhan ajar apa, kena turut situ. Itulah. Lalu tu doa, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dalam surah Al-A'raf ayat 120 ni. Artinya, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat-sifat sabar. Dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang Muslim. Tengok ni doa-doa. Doa Nabi Yusuf dan doa lain-lain lagi. Kemudian Allah menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Yaqub AS, yang masing-masing mereka telah mewasiatkan anak cucunya supaya mati di dalam agama Islam. Nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu, royak ke anak, ajar anak, jangan kamu mati melainkan di dalam Islam yang sebenar. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan telah berwasiat pula Nabi Ibrahim kepada anak-anak cucu dia
Dan juga Nabi Yakub, wahai anakku, ya bunayya inna Allah astafa, wahai anakku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, iaitu al-Islam. Sebab itu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Pakak bergaduh melaka, bukan kita sorang. Ya, masa Nabi-Nabi dulu-dulu lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi lain-lain lagi, sebut-sebut lagu ni lah. Jangan kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Mati di dalam agama Islam ialah rukun Islam 5 perkara, wis penuh. Semaya 5 waktu wis cukup. Ini untuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa sebulan Ramadan wis cukup. Keluar zakat wis penuh-penuh. Dan menunaikan fardu haji mengikut orang yang ada kuasa, yang ada kebolehan, ada duit belanja, ada kenderaan, ada tempat duduk, ada keselamatan. Nak tunai waktu tunai haji sana itu ada syarat-syarat dia. Selain pada itu, sedang menghormati sekalian, taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Dan itu kita kena taat kepada Allah SWT. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lain. Mengukuhkan Islam. Taat tu mengukuhkan Islam. Maksiat melemahkan Islam. Wajib atas setiap manusia berusaha untuk memeliharakan keislaman. Kita kena pakai jaga Islam, jaga agama kita dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebab orang yang melalaikan perintah Allah, itu akan terdedah dirinya untuk mati di dalam kepercayaan yang bukan Islam. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang atas kecuaian di dalam menunaikan hak-hak agama. Duk curi ayah. Kecuaian ni curi ayah. Bukan makna curi ayah tak. Dia termasuk kecuaian ni mana kata duk curi ayah semua. Biar semaya lopak pun tak semaya. Biar puasa sakit perut tak puasa. Biar keluar zakat tak cukup lagi ni sob. Dekat hotel bernama tamu, duit banyak sungguh dekat hotel demo lah. Nak joli tak cukup lah. Gaduh belah mana, nampak lagi nak mati. Nyorekoh ambil sendiri nafsu ammarah. Mari duk bisik-bisik dengan kita. Supaya kita lupa pada Allah SWT. Dan itu kita kemahkan. Cara ketaatan ialah mengukuhkan Islam. Dan menjauh pada maksiat untuk melemahkan Islam. Lalu tu, di dalam kepercayaan yang bukan Islam, sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang dan nyata kecuaian di dalam menunaikan hak-hak agama dan mengambil inting dengan perkara-perkaranya. Oleh yang demikian itu, maka setiap Muslim wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian itu. Lalai, terlupa semaya, terlupa puasa. Kita kena amat mati. Selain daripada kita dah kena asuh anak cucu kita. Yang telah lepas maidah kita ni, dulu itu belah mana? Tak ada siapa nak suruh mengaji, tak ada siapa tempat mengaji agama payah. Mereka di pondok saja. Lo ni ada dengan sekolah-sekolah, mulai daripada tadika lagi dah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kalau tempat berkat sani ulama fatwa ni, anak cucu tak sesak barat. Gilah nak joli setara mana tak sesak barat. Akan klik menyacir semua. Ni kenapa? Tok kita tu. Ulama fatwa ni berdoa semua.
Minta lawan anak cucu cicit semua selamat sepenuh belaka. Duduk di dalam al-Islam. Lalu tu keberkatan daripada tok nenek kita sebagai alim ulama Al-Fatani yang mensebarkan kitab-kitab seluruh dunia. Tidak. Lepas ni cara tertib dia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripadanya. Daripada kejahatan dan dosa. Serta tidak silu lagi melakukannya. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Jauh daripada sifat-sifat takabur, sifat musyak, sifat tu, sifat ni, berbagai-bagai sifat. Lepas pada ni kita mari sikit lagi masa kita berkat sangat dah ni. Ni pukul 4:43 minit dah. Hari ni pukul 4:47 minit lagi Subuh pukul 4:47 minit. Suruk naik matahari pukul 4 minit dan Zuhur pukul 12 minit. Asar pukul 3:22 minit. Maghrib pukul 8 minit. Isyak pukul 7:16 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Lepas tu sedang mengajar mati sekalian. Masa tak tunggu kita weh. Acu tengok seminggu sebentar sangat. Lah ni masuk dah seminggu seperti sehari dah lah ni. Tak ada buat apa sekarang dah seminggu dah. Toteng sebulan. Toteng setahun. Ni toteng ni badan dah. Lalu tu kita kena berat. Kita kena buat toteng hati. Bergaduh dengan semaya, bergaduh dengan buat kebajikan, bergaduh nak buat baik. Kita ada duit sikit sebanyak, beli muntah ni lekat tangan, pertama ni pakat makan, bagi pada sahaja kita. Yang dia kupik, yang dia kedekut. Banyak lagi dia kedekut. Bimai takut, habis duit dalam kocek, habis duit dalam kandi. Tak usah bimai. Kita belanja jalan Allah sana, Tuhan balas berganda-ganda. Dengan kita tidak terkabar. Tak percaya apa hati tengok. Tapi buat dengan ikhlas. Ikhlas dia cepat. Kadang-kadang selalu dah balas dapai mata selalu dah. Itu dah. Lalu tu hari ni, tak lain tak bukan, kita ada persediaan untuk kita nak kembali kepada Allah 24 jam. Kita lakuh lebih situ, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah SWT. Lepas tu, Ayah Mak pun nak serah kepada Dik Mak kita. Jadi asal azal tanah masuk waktu subuh pagi ni. Kita berehat buat sementara. Begitulah sedengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita sambung lagi pula 2 jam penuh-penuh. Ayah Mak daripada pukul 4 pagi sehingga sampai pukul 9 pagi, iaitu ruang agama, jandala agama dan kapuh dengan ruang agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. 2 jam. Supaya apa? Supaya kita nak mengemahkan kedudukan kita dengan al-Islam. Islam agama yang terpuji. Agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tingginya. Nilai itu tinggi. Tapi orang memeluk agama Islam tak tinggi mana. Kenapa? Kerana bercampur bergaul dan turut dengan bahasa agama-agama asing, berbagai-bagai lah kejadian. Lalu tu dah hari ni kita menyedarkan diri, marilah utama sekali ibu bapa yang ada anak, kena berilah nasihat kepada anak di atas jalan agama dan cara amalan dalam harian, kedudukan harian saat itu. We ada syiar-syiar al-Islam. We ada tanda-tanda Islam kata jangan duk turut pesan selain daripada al-Islam. Kerana Islam dia kena menutup aurat. Tak menutup aurat saat itu akhir balik dah. Kalau tak tutup aurat berdosa. Menjalan tah setiap hari.
kasih pada anak jangan lupa asas kena tanah al-Islam. Gi sangat siapa mati tu. Sangat siapa hayat. Duduk di dalam al-Islam yang sempurna. Lepas tu kita mari sambung sikit lagi berkenaan dengan pelajaran kita pada hari ini. Tak lain tak bukan dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Kita kena faham. Bahawasanya tidak wajib atas seorang mendedahkan kecacatan yang terlindung supaya ia dapat mengingkarinya apabila ternyata malahan melakukan yang demikian itu adalah dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT, wala tahabbasu dalam surah Al-Hajarat ayat 12. Pendek-pendek. Artinya janganlah kamu mengitik-ngitik, menghina-hina kepada orang yang lain. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatatabba' aurata akhihi yatatab'illahu auratah. Sesiapa yang mengetik-ngetik Rusia, orang-orang ni Rusia saudaranya, nescaya Allah akan mengetikkan Rusianya pula. Dan apa yang diwajibkan hanya menyuruh berbuat baik dan mengingkari perkara-perkara maksiat ketika kita tengok pergi berjumpa dengan seorang tidak patuh kepada perintah Allah SWT ataupun melanggar hukum hakamnya. Fahamkanlah baik-baik. Kerana kami dapati ada banyak orang-orang yang telah salah dan mengertikan perintahnya. Yang penting sekali adalah kita jangan terus mempercayai ataupun menerima sesuatu berita dan disampaikan kepada anda. Sama ada daripada perbuatan manusia ataupun perkataannya yang tidak baik. Melainkan kita sendiri sana itu melihat sendiri dengan mata kepala. Ataupun orang yang memberitakan perkara itu adalah seorang mukmin yang soleh, yang boleh percayai dengan berita-berita tu. Dan kita yakin kebenaran kata-katanya, sebab menyeka baik terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib. Tetapi kini terlalu banyak pula orang-orang yang menjaga tepi-tepi kain orang lain. Suka mendedahkan cacat orang lain. Suka fudul, suka mengambil tahu tentang ehwal orang lain. Serai memandang rengek saja terhadap perkara-perkara ini. Lalu itu sedang mengajar mati sekedar. Mereka tiada mengabaikan teguhan di dalam masalah ini. Bahkan apabila menyampaikan suatu berita, mereka tiada bersifat amanah. Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji di dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemauan mereka. Mana? Kendati pun orang itu sering menyelewengkan dan berlaku bengkok terhadap Allah SWT. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak telunjuk dan kemauan mereka. Mana? Kanda tipu ia seorang hamba yang soleh. Nyatalah bahawa mereka suka memuji orang-orang yang tidak patut menerima puji. Tiada lain malaikat kerana orang-orang itu bersetuju dengan sikap dan perjalanan mereka yang bengkok itu, serta bersedia berdiam diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Sebaliknya, mereka mencela pula orang-orang yang sering membantah kelakuan mereka yang bengkok itu.
dan kurang senang terhadap nasihat-nasihat mengenai urusan agama yang disampaikan kepada mereka. Orang mengajar hak agama tak boleh tengok langsung, tak dengar. Royak pun tak dengar. Dia nak bagi kehendak dia je. Bahaya cerita ke orang, pelagak orang, jadi orang pecah belah. Orang beri nasihat tak dengar. Lalu itulah sedang mengajar mati sekalian. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia pada zaman ini. Kecuali orang-orang yang dipelihara Allah dari musibah. Ini waspadalah, wahai saudara-saudara sekalian. Hendaklah anda berjaga-jaga dengan berhati-hati serta memandang berat terhadap perkara-perkara serupa itu. Sesungguhnya, zaman kita ni dikelilingi oleh fitnah-fitnah. Sehingga ramai orang yang terpesong daripada jalan yang benar. Maka turut pesan lah ni. Tak ada turut jalan kebenaran, tak. Maka turut pesan. Orang lain boleh buat. Kita boleh buat seperti tu. Buat jalan salah, buat apa. Marilah kita mikir, tengok. Sehingga orang ramai yang terpesong dari jalan yang benar. Kecuali orang-orang yang telah mendapat perlindungan Allah Ta'ala. Dan bilangan mereka itu amat sedikit sekali. Orang nak duduk sekali dengan Tuhan sikit sangat. Lepas tu duduk bergantung gaul dengan menggolai, bergantung dengan harta, bergantung dengan perekat, bergantung dengan apa ni, perekat tinggi jadi sombong, jadi sakit. Turut-turut ni. Tengah-tengah kalau panggil tak kena tamnai hamurih. Marah. Itu dah. Banyak ada jadi lagu tu. Lepas tu wajib bijaksana di dalam menyeru kepada yang benar. Satu kewajipan sifat-sifat lemah lembut dan belah kasih saat itu dengan menjauhi kekasaran, dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Hendaklah anda bersifat demikian terhadap orang-orang yang anda menyuruh ataupun melarang serta memberikan nasihat daripada kaum muslimin. Anda harus bijak di dalam seruanmu. Bicara kepada orang itu sendiri dengan lemah lembut, sekadar yang terdaya, serai merendahkan diri, tanda belah kasih. Kerana sifat belah kasih itu, jika ada pada suatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan kebaikan. Dan apabila ia dicabut dari suatu perkara, nescaya ia akan mendatangkan keburukannya. Demikianlah maksudnya dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadda ghalizal qalbi lam faddu min hawlika." Dari surah Al-Imran ayat 159. Artinya oleh kerana rahmat Tuhanmu, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Andai kata engkau bersifat kasar dan berhati bengih, nescaya mereka akan lari daripada sisimu. Kalau kita duduk buat perangai tak molek sana, penemu pakat lari pergi. Tak ada pion nak duduk dekat, tak ada pion nak dengar. Kalau kita kecek po berjadi munafaat, lemah lembut, dia mau perhati, dia mau dengar, dia mau nak dengar molek juga, nak mengaji juga. Mengaji belah mana? Orang panggil mengaji secara bersedia, mengaji dengan kelakuan orang, mengaji dengan kitab, mengaji dengan dengar orang mengajar, berbagai-bagai pengajian. Semua tu jadi pengalaman untuk nak sepenuhkan ibadat kita. Mana kata Allah pesan kepada Nabi kita, oleh kerana rahmat Tuhanmu, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Pendek kata, engkau bersifat kasar dan berhati bengih, nescaya mereka akan lari daripada sisimu. Orang tak sedap sekali denganmu ya Muhammad. Kena kecek dengan lemah lembut dan beri nasihat di atas jalan yang sebenar. Barulah orang kita saat itu
nak boleh dengar dan nak boleh mengubahkan nasib dan boleh ukar masalah yang panggil kan plan-plan. Menjadi new normal. Ubah yang baru. Ubah yang baru cara hidup. Iaitu lolo ni dia mau ingat dah. Kacau duk pergi, kacau duk buat, kacau duk kedai pun kuasa tak serupa dengan kuasa Allah SWT. Cuma boleh buat, tapi buat kena dengan hukum hakam. Kerana hukum hakam haram halal sana itu telah tetap dah. Dia bernyanyi di dalam Al-Quran Karim. Lalu tu kita kena duk tetap. Jangan duk gonyek email kita. Takut Tuhan, takut sungguh-sungguh. Takut belah mana? Buat dia suruh, tinggal Tuhan lagi dan mencegahkan. Tinggal saja tak padai lagi, kita pakak-pakak peranakkan. Menghapuskan perkara-perkara yang tak molek dalam kampung halaman kita ataupun di dalam keluarga kita. Kita kena usaha. Kalau adalah setengah-setengah daripada keluarga, pakak tu sokong menyokong kerana cari jalan jual barang dadah sana itu, duit molek. Jual tu lebih pada mudah daripada motong lagi. Boleh dengan kakah mah dengan sebentar tu lah sinar bana. Duk tak duk serkuk di sedadu. Bih cop. Benda tak molek. Hukum hakam ada, adanya hukum Tuhan pun ada lebih berat lagi. Orang buat tak molek tadi buat musiak dan dia jual barang tagih supaya nak bunuh orang tangom orang panggil. Lalu tu berdosa besar. Selain daripada itu, dilarang berpecah belah dan selisih faham. Ini Tuhan larang benar. Kamsah Tuhan belah mana? Firman Allah SWT, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَتَفَرُّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Artinya janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih faham. Setelah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, mereka akan mendapat azab yang besar. Itu dah. Kalau duduk dengan lagu ni, temunglah azab seksa daripada Allah SWT. Azabun azim. Azab yang maha besar. Inilah adalah suatu larang daripada Allah menegah hamba-hambanya yang mukmin daripada menyerupai kelakuan orang-orang yang berpecah belah dan berselisih faham dalam urusan agama daripada kaum ahli kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ini ahli kitab. Mereka itu sambung ayat tersebut akan mendapat azab yang besar. Belah mana sedang mengenai gambarkanlah betapa sukatnya azab dan sengsara hukum Tuhan yang dia sendiri telah mensifatkan sebagai azab dan sengsara yang besar itu. Kita suluh tengok. Serta carilah jalan yang boleh menyelamatkan daripada azab dan seksa itu. Moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmat ke atasmu, iaitu tiada lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran Karim dan hadis Nabi. Hadis Rasulullah SAW menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyesatkan dan perbuatan bid'ah. Itu dah. Memelihara diri dari pendapat-pendapat yang bakal membina kepada perpecahan umat dan perselisihan antara kaum muslimin. Kita kena jaga molek, jangan jadi pecah belah nak belah mana. Semua kita nak buat gapo dengan lemah lembut. Kalau berjual beli pun dengan lemah lembut. Ingat kata kita berjuang dengan Allah SWT. Boleh labur sikit-sikit tapi kemenangan kejayaan itu je besar. Besar dengan pahala, besar dengan laba, jual beli dan perubusi tautur rahim kepada pembeli-pembeli semua. Kita dengan dengan bicara bebas. Jangan jadi sinar bawa beli barang
Demo dia pilih nak molek masa dia. Pada dengan harga dia. Bagi kita orang berjual, dia capur bergau. Nak laba banyak. Itu dah. Dari tu kena berada pakat teh. Jangan ada sifat pecah belah dan tempat hasut teh yang tak baik. Sudah mengenai mati sekalian. Hari ni munasabah dengan hari Jumaat. Itu dah. Akidah yang menimpa keselamatan. Lah mana syukur dan alhamdulillah. Kita sekalian telah mengaku reda bahasanya Allah sebagai Tuhan. Reda Islam sebagai agama. Reda Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan kita juga mempunyai bahasa Al-Quran sebagai pegangan dan mempercayai Kaabah sebagai kiblat dan orang-orang mukmin sebagai saudara seagama. Kita juga telah membersihkan diri kita dari segala-gala rupa agama yang menyalahi ajaran-ajaran agama. Itu dah. Ajaran agama Islam. Kita mempercayai terhadap semua kitab yang diturunkan Allah dari langit. Mempercayai dengan sekalian Rasul yang diutuskannya. Mempercayai dengan qada dan qadar Allah SWT. Baik dan buruk. Mempercayai bahawa hari penghabisan adalah sungguh. Dalam surah Al-Imran. Itu dah. Adalah daripada Tuhan insya-Allah atas semua pokok kita sana itu. Hidup dan mati. Dan atas semua ini juga kita akan dibangkitkan insya-Allah bersama-sama golongan orang-orang yang tak selamat. Yang mana mereka tiada takut dan tiada berduka cita dengan dengan kurniaan-Mu, wahai Tuhan. Aku memohon ya Rabbal Alamin. Sedang menghormati sekalian, kita kecek buku hakikat, buku apa sana itu deh. Ada masa lemah sikit, tetapi kesal kena perhati ya benar-benar. Dengan kerana kalau silap dengar, silaplah amalan kita. Itu dah. Siapakah puak yang terselamat? Puak selamat sana bahasanya sebagaimana para ahli kitab dahulu telah berpecah belah dan berselisih faham di dalam urusan agama. Maka umat ini pula telah berpecah belah dan berselisih faham juga. Perkara ini telah pun diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sebuah daripada mana sebenarnya yang berikut. Belah mana kaum Yahudi telah berpecah belah pada 71 puak. Manakala kaum Nasrani juga telah berpecah belah kepada 72 puak. Maka umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mana? Maka umatku pula akan berpecah belah kepada Tuhan. Kepada berpecah belah kepada 73 puak. Semuanya itu di dalam neraka melainkan satu puak saja yang soleh, yang beramal dengan amalan yang soleh semata-mata dengan kerana Allah dan kerana Allah. Jangan lupa tu. Selain daripada tu, berkenaan dengan apa ni maksud reda dan hadis di atas ni. Kita nak kecek buku ni munasabah hari Jumaat. Kita berkecek penting-penting, ambil berkat sebagai anak koci untuk kita nak ibadat kepada Allah SWT ni. Yang mana hak biasa buat dah, buat. Kau tambah lagi. Hak mana tak biasa buat lagi, patut mengaji dan belajar. Serta dengan beramal buat selalu. Sekadar sekak boleh. Sedang menghormati sekalian. Maksud reda di dalam hadis ni, bahwasanya siapa yang mereda Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan
pentadbiran Allah SWT dan ikhtiar terhadap para hamba-hambanya serta pahit pahit mau hidup yang ditentukan Allah terhadap dirinya. Seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan oleh Allah terhadap dirinya. Ni tengok sendiri belah mana hukum hakam. Dia berkata duit anak boleh makan ke tak? Anak sendirilah, bukan duit beranak tu tak. Duit hak anak lekan ni, hak anak sana tu. Mari belah kita ni macam mana deh. Urusan sentiasa kekal di dalam taat tu dah. Allah dah menjaga segala kewajipan yang mana yang ditentukan ke atas dirinya masing-masing. Ia wajib meninggalkan segala larangan Allah, sentiasa sabar. Sabar dalam menghadapi bala bencana yang mana saat itu kita kena jaga. Kena amat-amati. Nak jaga belah mana, bagaimana telefon pun banyak mari dari luar langmai ni banyak. Ada saudara dengan tiak tangis, kecil hati dengan diri sendiri. Orang berdeki kena buat nak habis dengan barang-barang apa, tak nak sabar dah, dia kata. Sabar, kena sabar boleh. Dengan ujian ni satu rahmat bagi kita. Kita ukan dengan agama, bukan ukan dengan nafsu. Lalu tu sedang merahmati sekali. Sebenarnya Tuhan hidup ke manusia tak lain tak bukan. Beri benda-benda cukup lekat. Cukup lekat kemewahan. Cukup lekat. Lalu tu kita marilah sama-sama bakal-bakal mikir. Munasabah dengan akhir-akhir zaman ni. Masa pun cepat sangat. Kita kena isihkan masa habis penuh. Pagi ni nak buat gapo, tengah hari nak buat gapo. Buat tarang buat kita sendiri. Barulah kita sebagai peringatan dan tidak lupa akan pekerjaan-pekerjaan. Boleh jadi kita menjanji dengan demo. Kita kena jaga. Jadi maksud reda saat itu ialah reda diri kita kepada Allah SWT. Mengabdikan diri kita terhadap Allah SWT. Apa tu yang suruh? InsyaAllah usahalah pakat buat. Tu. Lepas tu, selain daripada tu, marilah kita sama-sama sedang mengajar mati sekarang. Ni ayah mak pun nak mula baca komen dah ni Komen ni daripada Pak Izzah Dali. Assalamualaikum ayah mak. Alhamdulillah. Kat belum hecai caw ni menyawa menjada wajada. ความพยายามอยู่ที่ไหนและความสำเร็จอยู่ที่นั่นอัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์ทุกอย่างกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วอยากกินapa ni qadar insyaallah selamat kepada selamat duraikan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ni banyak lagi telefon daripada Muna Assalamualaikum ayah mak. ตื่นที่4มาทำของขายเปิดรายการอายะมะฟังพลางๆเพื่อจะได้menama ni tu ada mana gaib dah begitulah gaib mari dah ทุกอย่างกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วอยากกินก็ได้insyaallah selamat selamat tu rai akhirat pula bila dah dia putih kita baca kena. Lepas tu satu telefon mari dah. Ya assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, syukur kepada Hmm. Allah. Saya ada nyawa lagi dah. Ya. Lepas tu duk dengar ayah mak ayah bapak lagi tu. Saya yakin ayah mak. Kau yakin kau buat? Ayah mak kecek tu pun mah lakor. Allah Kecek Akbar. lakor. Tapi kita dengar kita mikir dulu ayah mak royak tu. Ayah mak angkat tu. Alhamdulillah, syurah. Boleh dengar. Bakat cara umat kita ni. Bangun nak buka patah ayah mak orang. Yo, wah tak tahu yang mak kecil tu umur ngaji ni ya mak. Allah Akbar. InsyaAllah. Tak ada kecil apa raya mak. Muncul sungguh. Alhamdulillah syukur. Ayah mak kecil tu munafak berlaku. Boleh buat dunia sampai akhirat. Allah Akbar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ayah mak kecil tu boleh kita buat banding diri. Boleh buat diri sampai dunia akhirat. Ayah mak royak. Boleh meniti selalu dah. Ya udah mikir. Hmm. Ni lah kerja ini. Pikirin ayah mak tu ni. Ya. Semua ilham dia. Semua ilham daripada Allah. Deh. Kalau kita niat molek, Tuhan bukalah jalan molek bagi kepada pokok kita. InsyaAllah. Terima kasih. Mana ayah mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu telefon dah. Satu telefon dia mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Nak tanya masalah sikit. Boleh. Kita orang isteri dah. Weh. Bila suami mati ni. Isteri tu patah lama no. Dah ya tu. 40 hari. 40 hari tu tak ada kita anak ya mak ni. Tak boleh. Kalau tak capai benar ni. Dah. Supaya orang ajak isteri marado. Dah kita pergi kedah. Boleh. Boleh. Ya, boleh lagi. Tapi kita apa? Tapi ada kerja bagi boleh pergi. Mereka tak capai tak nak kena pergi lah. Yang tu dia. Pulau sepopo ni tak boleh dah. Tu tak boleh. Hak manun sifat dengan ria tak boleh. Kalau pergi dengan hakikat tak apa. Deh. Nak tanya tu lah. Ya, patah sebentar. Ya, 40 hari. Ni ayah mak duduk patah ni. Apalah yang mak anak yang aja. Duduk patah di rumah tu. Kena ada rumah semua. Pas supaya kita nak ngajar ni, boleh tak ya mak? Dah dah. Alhamdulillah. Boleh buat. Tak apa, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada apa kecek kira deh. Ayah mak tak boleh jawab. Ayah mak kita tanya demo pula deh. Dia dah. Satu telefon sana. Lepas tu daripada apa ni. Banyak ni deh. Alhamdulillah. Apa ni? Satu telefon. Dah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya mak. Ya. Dengar dah. Nak tanya. Salah ni. Ada ke apa? Tanya. Nak tanya terus. Kita ni. Kita ni itu yang mak. Itu nak tahu dia tu jual. Kita tobacco dia. Apa dia? Tobacco dia. Nak basuh ke apa? Dia mak tak dengar tak cerak. Nak basuh ke apa? Nak tanya apa dia tu bukan tobacco dia mati lah. Tak cerak. Biar dia putus-putus deh. Kau telefon semula deh insya-Allah. Deh. Kau telefon semula. Lang mai pun tak apa deh. Telefon masuk tanpa jamak deh.
InsyaAllah. Ni satu telefon lagi. Jetak mari tak tahu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah. Weh, apa khabar Kak Ayah? Alhamdulillah yo. Batu gapo ni berkat ke jemaah ni Kak Ayah nak pergi gapo? Lang ni tengok tak ada dia boleh de. Allah fasa maku dak kuasa yo deh. Ya. Umur tak ada dia tak boleh de ayah. Tu poin ni kita semaya dia umur yo deh. Ya. Kita kena tobat yo. Mati no tu ayat do laki mati tu tu ni ada 4 bulan 10 hari. Tu orang sungguh tu. 4 bulan 10 hari insya-Allah duklah sikit wa amal insya-Allah tu tak yo. Duk ni aido dalam laki kita yo nyanyo ko yo duk aido yo lagi 4 bulan 10 hari nunduk we boleh insya-Allah. Ya terima kasih. Yo tak apalah yo tu duk kena duk ni aido do yate tu. Lepas tu kita tino ni insya-Allah hidup kena yat do kena taat banyak ke laki kita tapi po duk di paloh laki semua dosa aja. Yo laki tanggung belakang. Bila orang mati, laki mati tu, ya Allah, kena taat lah, ya deh. Ya, Masya Allah, Kak Ayah. Lepas tu kita duduk, calon, duduk di selain kita, jangan tipu orang, banyak tak boleh aja murih, tolong murih. 5 kilo, calon, beli 3 kilo, mahal ada, apa je lah, kilo, apa tengok, ya Allah, 9 kilo lebih, ya. Ya. Lepas tu, kita dah kata orang yang main hukum tak boleh, ya. Kata saya hebok ya orang tipu ke. Jual motor buai balok tengok berat kilo. Bukan. Apa tu jual lobok teteh hai banyak dah dalam lobok tu kilo mari dah berat kilo. Pas tadi kita mati tu timo kita belak ni kubur tak kilo tu aja ho. Allah akbar. Jangan tipu lah orang tarik dak khabar ya ho. Dak kaya le ya Allah orang tipu orang ya ho. Boleh banyak tak kaya. Dah, tunda selamat lah. Ya Allah kita buat nunik agak lemak, nunik agak kita buat molek sikit banyak. Ya Allah banyak. InsyaAllah kita bawa kini kubur ya. Kita bawa sakar ya Allah. Ya. Allah kita nak ti kayu, nak ti tuduk Allah. Nak rati kita sikit ya Allah. Tengok pemuda terik semua kulit terik. Nah, mata molek. Ni petua kamu ubeh, mata kabu. Lepas kulit kecuk. Kaki pelok tu pelok sini nak jalan toleh dah kalau belum ujian lah ya dah mek payung dulu belum. Ujian mari basah. Ya. Masih kena rajin insya-Allah. Ya Allah tu happy nak tolong kita anak pini kita boleh tolong ya Allah. Amalan kita ya Allah. Masya-Allah alhamdulillah. Ayo nak tu kaya nak kacak lagi. Nak kacak kaya po ai tapi kok tujuk sampai ke panas luar kata yo pada do tipu yo kacak do tubek insya-Allah. Ya Allah ni payuh yo deh. Yo. Patu kaya si kano-kano lon ki mau berita yo. Awe to. Wah, Kak Ya ni kacak kok ayo ni. Tu Kak Ya, tu nak so tahu kacak pelek nakal, kayak ubi dah masuk Kak Ya ni. Ya. Betul ayo dah. Terima kasih Kak Ya. Yo, assalamualaikum. Insya-Allah, alhamdulillah yo. Banyak dia nak dengar Kak Ya berkacak nah. Insya-Allah ini kena fikir banyak insya-Allah. Salawat Nabi tak boleh sibuk. Baca qul huwallahu insya-Allah. Ya Allah, fikir ke Nabi yang kupi. Orang dah fikir Nabi tahu kupi. Wah, lebih banyak insya-Allah labo kita yo nah. Selamat dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah daripada Kak Ayah kita. Alhamdulillah. Apa tu satu telefon lagi Dik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Daripada mana ni? Menesta. Daripada berapa kan? Ke Bawe. Bawe. Apa khabar? Ada apa? Kita itu saat itu agak itu kita mimpi mengatai ke Mekah ya benar ya mak. Mana spesial anak lagi Mekah tapi dia agak dulu tak ada lagi kok. Ada satu tak habis apa, mimpi molek. Molek lah. Dia mau suku. Itulah masa kebilo suka. Mimpi betul lah. Dia semua saat itu yang mimpi boleh ukur amalan kita. Kalau mimpi molek amalan kita hati-hati mudah tu.
jaga pak tu kopak ngah mak ni kaya mak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya, boleh dah. Ya. Nak pergi gano ni corona ni. Yang mimpi benda tu pun tak esok ada. Mana kata kita apa ni jasad kita tu molek. Rohani kita molek, hanya mimpi molek gitulah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni cara kita daripada kampung Perawai di Menasta deh. Ya mak, telefon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, khabar baik. Kita tahu malih. Bagai. Ayah orang wah itu kau ayah tu ayah gila kau ni murah ya. Ya no. Dah ada demo tak behel atau gila kau ayah. Ya itu apa kak ni belum menjak doktor tu lah. Molek belaka ya doktor tu boleh kita tahu. Boleh ambil tiba. Kita nak tanya boleh ya tanya. Saya kita tahu. Molek dah ya nak tanya tu. Ya. Pas doa hak kaya jahat doa ya tu. Kadang ada saya duk bawa saya tak tahu tu doa apa. Ya doktor ya boleh tahu. Boleh tahu khusyuk dia ada. Ya, supaya doa ya doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa wasami'un ali. Saya doa semua baca bagi betul. Tapi tak tahu doa apa. Muncul kat Yahya ni. Saya tahu. Ya, kena dah. Ya, terima kasih hak peringat semua hak doktor tanya tu. Kita lebih tahu. Ya, terima kasih. Ya. Cuy, ini satu perempuan, satu apa ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai dia nak pakai baik perempuan dah ayah mak ni. Pakai peminat tolong perempuan sendiri kata, mana yang menimbul manfaat deh. Kita nak kecek ke apa ni dengan lemah lembut deh. Lepas tu kita kena terima fikrah-fikrah orang yang mana kita ambil suluh tengok. Kalau molek kita ambil pakai, tak molek kita duduk dia. Banyak tu ya deh. Tu dah. Call dulu. Telefon Hajah Mak dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak cerak pula dah. Nak tanya aja kata majlis sunat sebelum subuh dengan sunat tajam tu hak tulur dok. Sunat bajah. Sunat subuh dengan sunat ajar tu. Tak cerak tu. Ayah mak ni ingat maya sunat subuh sebelum subuh tu ya. Apa nak tanya betul lagi. Kita dijak di Naman aja. Lepas tu kita semayang orang dengan iso tu kita tak tahu lah. Lekat di kaki. Lekat di kaki. Ambil semayang dah dah ke? Ambil semayang dah. Semayang sudah dah. Tak baru jinyok ke sebelum pada ambil semayang? Belum dah ambil semayang. Tu. Tapi di kabar esok, pagi esok, subuh. Tak ada apa. Apa? Kerana kita tak tahu deh. So, semayang tak ada deh. InsyaAllah. Tak payahlah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagai-bagai masalah tu masa kita tak ada banyak dah ni deh. Boleh dah ada satu telefon, dua telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah nak buku dinaman dah ni. Ya. Buku dinaman belah mana lekat kaki. Tak tiga tu. Tak juga. Tak apa. Ada apa? Ada apa pagi ni? Nak tanya ya mak. Kita ngatur ke tua boleh cak Hai? Pengatur suruh tu suruh ni orang tua mek kita lah mudah-mudah. Boleh tak? Tak sesuai mana tu. Deh. Bunyi suara atau dia kata bunyi suara ya lah. Dia kata maaf ibumu satu kali sehari tak pada lagi. Ya.
Sorang itu molek dah lah. Ya. Dulu tak ngaji. Kira ada mek waktu tahu tak ada mek wak ni. Ya puas. Ya turut pengaji. Lunong kita ni lah. Lepas tu bunyi sorang tu mak ibumu satu kali tari pun tak ada lagi. Ya. Tahu tu ya mak. Tak boleh tak apa. Ya. Mak sungguh dah bunyi sorang tu. Tak apalah. Kita kena. Nak maaf. Maaf semua lah ni tak tahu. Dulu je ngatur kan. Dosa berat itu lalu orang tua. Ya. Lepas tu so dia mak tanya orang mati. Pak dia mata tak katuk. Apa ano ya mak? Tak ada apa. Ya royak tu mata tak katuk. Ya tu mati. Orang liat lah royak ko. Saya kena awak. Tak apa ya. Tak ada apa. Dia kada ya orang sarak dia dah. Dia kada ada penyakit nak katuk tak boleh. Ada bagian macam dah. Tak seru tak habis tu lah. Tak habisnya amalan kita tu sekadar kat mana tu. Semua tu pun tak boleh pating lagi. Tidak. Terima kasih. Lepas tu dia telefon. Lepas tu ada lagi telefon. Ya, satu telefon Haji Ahmad dulu deh. Assalamualaikum. Tanya. Dia mati. Dia tahu sudah pesen ni yo. Pesen dia enam tu. Dia mati, dia tu tahu situ. Tapi ada anak situ tak. Tapi tu tahu di sini. Di pengaja mati sebaya. Jadi kita tahu pergi sini di rumah kita ni lah. Dia tahu. Tak cegak je. Dia pesan ke apa? Dia pesan kata barang ada situ-situ nah. Kira mana? Kalau kata dia tu mati. Lepas tu dia kalau rumah dia linu lah. Lepas tu kita tak ada suruh dia pergi tarik ni. Kita tahu semua kita ni. Tak ada apa. Tak ada apa. Dah. Ya sebenarnya tanah kuburnya nak pilih tak boleh. Tak? Nak mati mana tak tahu lagi. Tapi gitulah perasaan kita ni. Berasa supaya boleh dengan sendiri. Boleh pesan tu. Boleh koyak ni. Terima kasih deh. Tak apalah. Tapi dia pesan pula suka dengan barang-barang. Barang-barang tu dia suruh ke anak cucu. Lepas tu tak boleh lah kita jadi kami kata anak cucu dia tak ada hadap ke dia anak cucu ada ke dia apa ya jadi kita tak boleh lah anak cucu dia tu tanggung dia sebenarnya dia terbagai ya tu ya suruh anak cucu ya tu cucu dia tu jadi tak ada langsung ke dia kena tengok dia pesan pergi mana dia kita nak mati 40 hari tak boleh buat kira apa dah dari kira tu dia pergi lah tapi dia tak ada dia tu tak ada tu ya kita dah wing masuk dia tu nak jadi usia kedok kena tanya apa ni menjelis sekali lagi ataupun tanya tek email deh tok guru tanya tok guru yang mak pun tak pandai juga ni nak gamot tak boleh pun ni dia jatuh usia dia deh dia tak ada kot dia ada kita ada dia betul tak apa ya padu tak padu ya nak kira ya hati ke hati ni yogi boleh jadi ya kasih ke cucu dia melah ya tak padu pun ya kasih supaya ibu bapa tengah-tengah anak cucu buat nyanyi tak apa ya sabar boleh ya kasih deh boleh jadi dia kata dengan kasih saat itu kena tanyalah kita tanya tek email deh kalau sah kena bagi tu usia tu kodas kat mana tu deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dia bab hukum ni dia bahasa dia kena tanya halusi. Sebagaimana apa tu. Dia ada apa ni satu cerita dia bab buku mandi mayat. Ada sore tu ada dalam tu ni mandi mayat rewali. Bawa sudah nak mandi mayat sana tu yang bekas bangun mari mandi sendiri. Lepas pada tu tidur kelak pula. Ni ada cerita ni. Lalu tu sedang mengajar mati kedai apa saja sana itu kita kena duduk atas qadar Allah SWT.
Kita jangan gaduh fantung gapo-gapo. Mereka qadar Allah Tuhan nak jadi bala mana wallahu alam. Deh. Kalau kita suka-suka pun tak boleh jadi ataupun tak boleh jadi. Deh. Lepas tu ada banyak mana lagi bela ni. Ada dalam 5 minit lagi dah. Satu telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyap ke mana? Tak apa, ambil ayam mak dulu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Boleh. Kata. Imam Bilqisti zalikumullah fa anna tufakun. Bismillah sepatah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bilqisti zalikumullah fa anna tufakun. Terima lah. Cerak cik dah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Lucu. Lucu pula dah. Terus mula. Deh. Ni hak jamak dulu. Bermulai. Ni buka dah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mak. Ada apa pagi-pagi ni? Boleh. Terima selalu dia masa tak ada dah. Ya, jazakallah. Ni mau ijazah deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Lepas tu saya telefon lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada siapa ni? Daripada Weng ni. Weng. Apa khabar kat Weng weh? Hujan banyak dak dah kono. Kemarin kau hujan di jalan. Masya Allah. Ya payuk. Ya payuk depression. Kita kena ekor dah. Nak terima ayat itulah. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti. Zalikumullah fa anna tufakun. Ya, insya-Allah. Terima. Assalamualaikum ya mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nak tanya ya. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa? Nak nemo doa ya ni. Timu. Ya. Tak biasa duk tu aja. Ya, mulai dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'iman bil qisti. Zalikumullah wa anna tufakun. Ya, terima boleh. InsyaAllah. Ya. Tak berkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lepas tu masa kita berkat sana ada ni deh. Ada 2 minit lagi ni. Cukup. 2 minit lagi dah. 2 minit ni pakai gini lah deh. Ya mak pun nak suruh pada satu tadi pun akhir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mak. Saya nak terima itu doa. Timu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'iman bil qisti. Zalikumullah wa anna tufakun. Ya, terimalah ijazah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Lepas tu masa kita bermulai dengan masa deh. Ada salah silih maaf pada ayah mak.
Lepas tu minta semua sana itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sempurnakan al-Islam. Hari ini sekadar sekali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.